إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jabatan Kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bela, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, minta maaf tak boleh sebut namanya, tak kenal. Yang tadi pun dah lupa, apa namanya tadi? Halimi. Ustaz Halimi. Ada lagi? Ada balik? Ini dia, minta maaf ya, tak kenal. Lain? Ustaz apa lagi? Mana? Ustaz, oh itu tahu, saya ni tahu. Lagi? Ada lagi? Ustaz? Siapa? Siapa? Ustaz Zali. Lagi? Habis? Ustaz? Ustaz Fatah. Dan Ustaz Bukhari, Imam Bukhari. Dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hingga ke saat ini Allah masih kekalkan kita dalam keadaan bernyawa. Tak ada dipadamkannya. Kalau dipadamkannya tak ada lah saya hutang ni malam ni sini. Di mana? Kalau dipadamkannya ke mana? Non sana, simpang Taman Sosial. Malam ni alhamdulillah masih lagi saya dapat datang kemari memberikan tazkirah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita sekarang berada di bulan Ramadan, yang mana pintu-pintu syurga sentiasa terbuka, pintu-pintu neraka ditutup, seksa kubur ditangguhkan, bidadari-bidadari berhias menunggu kedatangan Abang Bob. Dan syaitan di mana? Syaitan kena ISA sebulan namanya. Dirantai. Ada di Kemunting tu, tak percaya mu pergi sana tengok. Ada tengah melambai-lambai je tu. Walau bagaimanapun sepatutnya sampai ke masa ini tak ada lagi maksiat, kerana syaitan dah tak ada. Tak ada lagi orang ponting puasa, tak ada lagi orang tinggal semayang, tak ada lagi orang ngelembung aja rambutnya keluar. Tak ada lagi orang nyemur kain. Nyemur kain apa? Ketang dada aja. Tahu ke apa? Nyemur kain ketang dada. Patutnya tak ada lagi begitu, kerana syaitan dah tak ada. Tak ada yang mengganggu kita daripada menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Kita akan tunduk dan patuh kepada Allah dan akan mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Sepatutnya begitulah. Tapi dalam realiti kehidupan, ada tak lagi maksiat berlaku? Tak ada orang ni sekali lagi. Ada tak lagi maksiat berlaku? Ada tak kemungkaran berlaku? Ada tak orang mengerjakan segala apa kejahatan-kejahatan? Ngapa berlaku? Syaitan dah tak ada. Why is this happening? Dah terkejut mendengar. Apa yang apa? Kerana ada lagi musuh yang berleluasa.
Ada 4 lagi musuh yang berleluasa. Orang beriman ni ada 5 musuhnya, tahu. Yang pertama, mukmin yang hasad dengki. Yang kedua, orang kafir yang sentiasa nak memerangi dia. Yang ketiga, orang munafik yang sangat benci kepadanya. Yang keempat, setan yang sudah kena rantai tadi, yang sentiasa memusuhi kita. Dan yang kelima, hawa nafsu yang sentiasa mengajak kita melakukan kejahatan. Jadi ada 4 berleluasa. 1 saja yang kena rantai. Daripada 4 ni, malam ni saya nak cerita 1 saja, iaitu hawa nafsu. Yang ini masih berleluasa. Setan dah tak ada. Malam puasa tu dah dirantai, setan tu dah ditangkap. Tapi setan tahu dia akan kena tangkap. Maka dia membesarlah kepada hawa nafsu. My dear friend, katanya. Setan tak kerti kamu putih kan? I shall be gone for 1 month. In my absence, I am leaving it to you to lead astray all these men and women. Faham ke mana? Tak jelas. Faham tapi tak jelas ya. Saya akan tak ada selama sebulan. Dalam masa saya tak ada ni, saya akan tinggalkan kepada saudara untuk menyesatkan umat manusia. Saya dah tak ada. Therefore you have got to work overtime, kata dia syaitan. Kamu kena kerja overtime. Inilah kerja nafsu ni. Dia yang berleluasa. Sebab itu sekarang ni masih maksiat berlaku. Yang tak puasa masih tak puasa. Yang mencuri masih mencuri. Yang berzina masih berzina. Yang berjudi masih berjudi. Yang minum arak masih minum arak. Yang nyemur kain ketang dada masih lagi nyemur kain ketang dada. Pasal apa? Digoda oleh hawa nafsu. Malam nak cerita sikitlah pasal hawa nafsu. Hawa nafsu ni memang Allah jadikan makhluk yang jahat. Allah, dia tu memang jahat. Mula-mula Allah jadikan akal. Bila Allah jadikan akal, kemudian Allah tanya akal tu. Mula Allah perintah akal tu, akal, ke depan kamu, dia pun ke depan. Ke belakang kamu, dia pun ke belakang. Ke kiri kamu, dia pun ke kiri. Ke kanan kamu, dia pun ke kanan. Ini akal. Satu makhluk yang sentiasa patuh kepada penguasanya. Siapa yang boleh menguasai dia, akal tu patuhlah. Kalau syaitan menguasainya, dia akan patuh kepada syaitan. Kalau malaikat menguasainya, dia akan patuh kepada malaikat. Tengok siapa yang berkuasa dalam diri manusia tu. Kalau manusia tu baik, akan terciptalah ciptaan-ciptaan yang boleh membantu kehidupan manusia. Itu yang terciptanya mikrofon ni, terciptanya surau ni, terciptanya masjid yang cantik-cantik ukirannya. Kenapa? Yang menguasai manusia itu ialah malaikat. Jadi tercetuslah kebaikan. Tercipta nasyid-nasyid yang boleh mengusik jiwa, lagu-lagu yang boleh mendidik manusia. Berbagai-bagailah ciptaan, dan terciptalah perkara-perkara yang boleh membantu manusia dalam kehidupannya. Itu akal. Tapi kalau yang menguasai dia adalah yang jahat, terciptalah juga lagu-lagu yang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Tercipta alat-alat muzik yang boleh melalaikan kita daripada mengingati Allah. Terciptalah alat-alat yang boleh memusnahkan manusia. Terciptalah bom-bom yang boleh membunuh manusia. Terciptalah senapang-senapang yang mengeluarkan api. Siapa tahu namanya? Senapang keluar api. Pong, habis bakar sana. Siapa tahu namanya? Senapang jenis itu. Askar tak ada ke sini? Pencin ada? Apa namanya? Senapang apa itu? Napalm namanya. Napalm. N-A-P-A-L-M. Napalm. Dia tembak bukan peluru, api keluar. Pong. Nampak punya dah dahsyat kalau dikuasai oleh syaitan. Kemudian Allah tanya akal tu, wahai akal, siapa kamu, siapa aku, kata Allah.
Ini cerita dalam kitab ni bukan saya lombok-lombok aja ni. Kalau nak tahu ceritanya baca kitab namanya Hikam. Ada kitab namanya Al-Hikam. Ya. Ada orang dengar kitab tu? Ada kitab tu di rumah? Kalau tak ada, apa? Mana nak dapat? Mana dapat? Adalah di Al-Ista Enterprise. Okey. Ya. Ini dia. Dicipta nafsu. Akal tadi ditanya, wahai akal, siapa kamu, siapa aku? Akal pencakap, dia jawab, ya, kamu adalah Tuhan, aku adalah hamba. Kamu Tuhan, aku hamba, katakan. Yang itulah dimasukkan dalam diri kita tu. Sebab itu kita sekarang ada akal. Terbeza manusia dengan haiwan kerana ada akal. Sebab itu kita sekarang ni mulia daripada segala makhluk-makhluk yang lain. Mana mulia? Manusia ke rimau? Manusia ke gajah? Manusia ke beruang? Manusia ke panda? Panda lebih mulia. Ya. Itu dia. Manusia itu lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain sebab dia ada akal, terbeza. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Sesungguhnya kami hendak memuliakan Bani Adam. Bani Adam tu artinya anak Adam. Anak Adam tu bukan bapaknya nama Adam, artinya manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami beri mereka tunggangan di daratan dan juga di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, kata Allah ya. Kami hendak memuliakan anak Adam dan kami beri mereka tunggangan di daratan dan di lautan, dan kami beri rezeki kepada mereka dengan rezeki yang baik-baik, kata Allah dalam Quran ya. Itu dia. Sebab itu manusia sahaja makhluk yang ada alat-alat yang membantu dia dalam kehidupan. Manusia pandai mencipta rumah. Sebab kita ada rumah tahu ni. Taman Sejahtera ada, taman apa lagi? Taman Cahaya ada rumah. Beruk mana ada rumah? Beruk dalam hutan je duduk atas pokok je. Manusia ada rumah. Rumah tu ada dinding, ada atap, ada kapet, ada apa? Ada televisyen dan sebagainya. Binatang mana ada akal? Kalau lah binatang tu ada akal, kalau ayam tu ada akal, tak merasa manusia makan ayam tau. Kalau dia ada akal, tengoknya buat meluar, mawak, pisau, berkilat je, apa ayam tu kata? Kok itu tak lain melihat itu, kata dia pun terbang nak manjat atas pokok, terbang atas pokok, langsung tak merasa makan ayam. Ini pasal ayam tu bingung. Kenapa bingung? Tak ada akal. Tengok dia mereka tu, bukan berikat pun, terlepas je lah. Bagi aja dedak dia kok lantak tangkap macam mana dia tak kira kok. Sebab itu jangan makan ayam banyak sangat. Siapa gemar makan ayam saja esok bingung macam ayam tu. Ya. Itu manusia, dan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Tengok rezeki manusia dibanding dengan rezeki binatang. Ya, manusia nasi aja ada berapa jenis nasi? Ada berapa jenis nasi? Yo. Banyak benar. Berapa jenis nasi? Nasi lemak, nasi dagang, nasi ayam, nasi paprik, nasi goreng, nasi minyak, nasi apa lagi? Nasi hujan panas, nasi Arab, nasi Bukhari. Banyak benar ya. Sikit banyak ke manusia. Ada pernah tengok gajah makan nasi Bukhari? Mana ada. Nampak tu bezanya makanan manusia dengan binatang. Sebab itu Allah bekalkan manusia itu dengan akal. Kemudian Allah cipta pula nafsu. Panjang pula cerita akal kan, langsung tak sebut nafsu pula. Allah cipta nafsu. Nafsu ni memang kejadian dia memang jahat. Dia tu memang Allah jadikan untuk buat jahat. Dia ngajak orang buat jahat juga. Bila tercipta nafsu, Allah perintahkan nafsu, wahai nafsu, ke depan kamu, katanya. Nehin aja, haram siur. Tahu ke nehin? Orang Kelantan tahu ke nehin? Kena belajar ya. Nehin. Tahu nehin? Sebut betul-betul nehin. Jangan nahan, tak betul lah. Nehin. Nehin aja dia. Ya tak. Buat tak reti, McDonald je. McDonald tahu lah semua kan? McDonald je. Ke kiri kamu, kata. McDonald je. Nodun aja. Lalu serupa dengan nehin tu, nodun lah. Nodun aja.
belakang kamu. Apa tak reti aja dia. Degil benar. Biut benar. Tahu ke biut? Biut berbenar. Ya. Very, very, very. Ya Allah, tak tahu cakap putih dah mana. Very, 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 very stubborn. Itu nafsu. Ya. Kemudian Allah tanya nafsu. Wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Apa jawab nafsu? Aku, kamu lah. Sombong betul. Action benar tau. Aku, kamu lah. Kata. Dia tak mengaku dia tu hamba, tak mengaku Allah tu Tuhan. Lalu dia masuk dalam neraka berapa lama? Kuis perdana malam ni. Ustaz jangan jawab. Lain daripada Ustaz dia jawab. Ya? Berapa lama masuk dalam neraka? 100 tahun. Tahu? Lepas itu 100 tahun tu dia keluarkan balik. Ditanya lagi, wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Apa jawabnya? Kamu, aku lah. Tengok punya lepiut. Udah 100 tahun masuk neraka, keluar kopi itu juga nehen, tak ngombin. Tahu ke tak ngombin? Ya Allah, kena belajar cakap Perak betul dia ni. When you are in Perak, you must speak the Perak slang. Ya? Tak ngombin. Masuk balik neraka 100 tahun. Udah berapa tahun? 200 tahun. Keluar dari neraka. Ditanya balik, wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Apa jawabnya? Kamu, aku lah. Udah 200 tahun tu. Itu juga jawabnya. Masuk lagi 100 tahun. Udah berapa tahun? 300 tahun. Keluar daripada neraka, ditanya nafsu tu. Siapa kamu, siapa aku? Kali ni baru dia selenda. Tahu ke selenda? Bukan minyak selenda. Selenda tu apa? Ngaku kalah. Kamu tu Tuhan, aku tu hamba. Inilah benda yang dimasukkan dalam badan kita. Nafsu inilah yang ada. Every one of you, every one of us. Bukan you aja. Every one of us dimasukkan nafsu tu dalam diri kita. Ya? Itu sebab asam petang cuba tengok orang pergi pasar Ramadan tu mana rupanya. Itu ndak. Makannya tak, beli je ndak. Pasal apa? Dorongan siapa tu? Hawa nafsu. Bangkit dari tidur aja dah duduk ngelamun. Karang apa nak bukit, nak beli apa karang. Siapa yang mendesakkannya tu? Nafsu lah tu. Kerana Allah sebut dalam Quran, innan nafsa la'ammaratum bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Ya, sentiasa dia mengajak kepada kejahatan. Dia tak ada rehat. Dia tak ada gencatan senjata. Dia tak ada masa terus, tak ada TRUCE, tak ada. Dia tak ada gencatan senjata. Dia sentiasa aja tengah tidur pun dia mengelodak kita juga supaya melakukan kejahatan. Itu kerja dia. Sebab itu manusia melakukan kejahatan tak terbendung-bendung kerana desakan hawa nafsu ni. Lebih-lebih lagi surah yang tadi innan nafsa la'ammaratum bisu' tu boleh didapati dalam surah Yusuf. Kenapa? Ada peristiwa antara Nabi Yusuf dengan Siti apa? Siti Nurhaliza. Siti apa? Siti Sarah. Mudah tak tahu namanya. Siti apa? Zulaikha namanya. Zulaikha. Orang Melayu kata Zulaikha. Mana ada Zulaikha? Zulaikha namanya. Ada orang nama Zulaikha tu. Tukar balik. Zulaikha namanya. Kerana ada cerita situ. Tapi next time lah cerita itu. Bukan hari ini. Ini dia nafsu yang diletakkan kepada manusia tu. Tiap-tiap orang ada. Siapa tak ada nafsu angkat? Angkat tangan. Siapa tak ada nafsu? Nafsu ni tuan-tuan dan puan-puan, dia memang jahat. Tetapi jangan dibunuh. Nafsu ni tak boleh dibunuh. Kalau dibunuh nafsu, maka hilang upaya kita untuk mendapat kemajuan dalam hidup di dunia ni. Ya, kalau tak ada nafsu, manusia ni tak ada cita-cita nak membangun, tak ada cita-cita nak memajukan dirinya, tak ada cita-cita nak jadi pandai, tak ada cita-cita nak jadi kaya, tak ada cita-cita nak apa? Nak memperbaiki kehidupannya. Lagi satu, kalau tak ada nafsu, manusia ni tidak berkembang. Tahu tidak berkembang?
Tak ada pula dia kahwin dapat anak, tak ada. Dah tak ada nafsu. Orang lelaki tengok perempuan macam tengok meja ni. Apa tak rasa? Ya, macam mana nak berkembang? Orang perempuan pun begitu juga. Tengok orang lelaki macam tengok tiang aja, tak ada apa. Sebab itu manusia tidak akan berkembang kalau tak ada hawa nafsu. Jadi dia kena dididik, kena dikawal supaya nafsu itu jadi aset bagi kita. Apa itu aset? Jadi pembantu dalam kehidupan kita. Jadi menguntungkan kita. Bila ada nafsu tu kita jadi untung. Tidak jadi liability. Tahu apa arti liability? Tak arti kaum putih macam ni buatnya. Kenapa tak ngaji kalau orang putih kemarin? Tidak jadi apa? Tanggungan bagi mereka, kerugian bagi mereka. Supaya dia jadi aset bagi manusia. Nak dididik, nak dikawal. Dia macam anjing. Anjing tu sifatnya memang jahat, tapi anjing tu kalau kita didik, kalau kita latih, boleh tak dia membantu manusia dalam kehidupan? Boleh mengawal rumah kita, boleh kita jadikan dia anjing buruan dan sebagainya. Itu macam itulah juga nafsu. Kena dikawal. Sebab itu tuan-tuan, malam ni saya nak bicara tentang tingkatan-tingkatan nafsu. Kalau kita kawal nafsu tu betul-betul, dia boleh naik dari setingkat ke setingkat, dari setingkat ke setingkat, hingganya boleh jadi macam wali, boleh jadi macam rasul dan sebagainya. Bukanlah nak jadi rasul tak boleh, macam nafsu ni ada 7 tingkat tuan-tuan dan perempuan. Yang paling rakus, yang paling jahat, yang paling tak guna, itu nafsul amarah namanya. Nafsul amarah. Itu nombor 1. Yang ini tak terbelai-belai. Dia bangkit dari tidur aja dah mikir kan, rumah siapa nak aku bakar lepas ni, tayang tokak siapa nak aku cucuk ni, Ustaz jangan harus cakap lebih sikit. Siap tayang kena cucuk, kasut dicurinya. Itu nafsu amarah tu. Diri dia jahat, ngajak orang lain buat jahat tu. Kalau semua orang nafsu amarah macam, kalau semua lah tuan-tuan nafsu amarah belakang macam, langsung tak ada kebaikan. Saya tengah bercakap ni, berduntung-duntang kena baling dengan telur, kena baling dengan batu. Siapa? Tak suka mendengar kebenaran. Itu sebab itu dia ngajak orang buat jahat aja. Yang ini tak ada lah, kita ni tak ada. Tapi ada tak orang masih lagi memiliki nafsu amarah? Masih ada lagi. Itu yang berlaku maksiat akhir-akhir itu, kerana dia digoda oleh nafsu tu. Itu yang berlanggar sikit je sampai ngeluarkan steering lock. Steering lock apa? Apa kalau aja? Steering lock lah tu keluar orang nonton kereta orang tua tu bantai. Pasal itu setengah itu dia dikawal oleh nafsu amarah. Tak terbendung-bendung. Curi pekik pula tu tengah orang tengok lu kuat judi tu mereka katanya. Dia tak ada kena tengok tu. Ada tak tengok betul kan? Itu sudah dikawal oleh nafsul amarah. Lepas tu dia sejuk agaknya baru hantar apology. Tahu apology? Perlu minta maaf lah katanya. Tapi dah lepas apa ni kira. Muja orang tua tu baik benar pula tu, diam je. Orang Cina pula tu. Yang buat begitu orang apa? Yang meronta-ronta tu apa? Orang Melayu, orang Islam, puasa pula tu agaknya lah. Yang kena marah tu orang Cina, sabar je. Patutnya demo yang merampoi-rampoi ni dah. Pasal orang Islam pada ketika itu sudah digoda, sudah diselubungi oleh nafsul amarah. Mana tahukan dia lepas itu dia ngaji lah, dia bergaul dengan ustazah lah, dia mendengar nasihat, maka nafsu dia akan meningkat kepada peringkat yang kedua. Yang kedua namanya lawamah. Ini ingat ni, yang pertama tadi apa? Amarah. Yang kedua namanya lawamah. Lawamah ni adalah baik sikit. La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Baca dalam surah Qiyamat tu ada tu maknanya pada situ. Tak ada cerita malam ni. Nafsul lawamah ni ada baiknya. Datang orang tabligh ke rumah dia, bawa dia keluar, dia pun dah pakai jubah, pakai sorban. Sebelum itu pakai sorban pendek je. Lepas tu dah pakai jubah, pakai sorban. Dia pun pergi ke masjid semayang lepas satu lepas satu semayangnya. Cakap pun balik elok baik aja.
Tapi tahan 5 hari je. Lepas itu dah hilang jubah. Udah tinggal baju Melayu aja. Udah tinggal kepiah lebah aja satu. Lepas tu kepiah lebah pun dah hilang. Udah tak ada kepiah lebah. Udah apa? Udah tinggal t-shirt aja. Dah semayang pakai t-shirt dia. Lepas tu semayang pun dah hilang. Udah pakai seluar pendek balik. Itu lawamah. Sekejap apa? Sekejap baik, sekejap tak baik. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tengah-tengah dia baru-baru tu bukan main hebat je. Masa ada tok guru pria benar depan duduknya. Tengok tok guru tu betul. Bercatat dia macam-macam lah. Lepas tu orang ngaji haram ada. Dia macam chip semua. Chip semua tahu apa? Sekejap ada, sekejap tak ada. Sebab itu orang yang nafsul lawamah ni dia mesti berjamaah. Mesti berkawan dengan orang baik-baik. Jangan sekali-kali bergaul dengan orang-orang yang jahat-jahat. Kerana kalau dia bergaul dengan orang jahat, dia pun akan lambat laun jadi jahat. Kerana dia mengikut apa? Mengikut suasana yang mempengaruhi dia. Macam burung juga. Burung dia terbang sebulu. Ya tak? Ada pernah tengok burung pipit terbang sama dengan burung lang? Ada? Ada pernah tengok tak? Tak ada. Dia ikut bulu dia. Burung pipit terbang sama dengan burung pipit. Burung lang terbang sama dengan burung lang. Lagi burung merpati terbang sesama dengan burung merpati. Tak pernah tengok kan? Birds of a feather flock together. Burung yang sebulu tu mereka akan terbang mengikut bulunya. Begitu jugalah orang tabligh ni. Kalau mereka seorang-seorang terpencil aja, pakai lebuh dia tu. Lebuh dia tu. Tapi kalau dia berkawan-kawan, tu datang kekuatan. Malam ni ngapa semua pakai kepiah ni? Pasal apa semua pakai kepiah malam ni? Pasal semua orang dia ikut kekuatan. Tengok orang ramai pakai kepiah, dia pun pakai kepiah. Esok pergi ke pejabat, berani ke pakai kepiah? Berani ke pakai kepiah? Lain dia ustaz, lainlah ustaz dia berani. Pasal dia ustaz, kalau dia bukan ustaz belum tahu lagi. Itu pun ada juga ustaz tak nak pakai kepiah. Pasal apa? Pasal tak ada geng, tak ada member. Bila ada member baru datang kekuatan tu. Dah. Ada bangkangan. Tak ada dia ndak ramai tu baru datang kekuatan. Itu namanya apa? Nafsul lawamah. Sekejap baik, sekejap jahat, sekejap taat, sekejap derhaka. Sekejap apa? Wara', sekejap wakra'. Itu lawamah. Orang macam ni kalau dia asuh lah nafsu dia ngaji lah, dia dengar ceramah lah, dia berdakwah lah, dia keluar sama dengan orang tabligh tu Dia pasal sebut tabligh apa? Kerana demo aja yang selalu keluar tu pun. Orang PAS tak pernah ngajak demo keluar pun. Dia kira takbir aja, takbir itu orang PAS lah. Ini orang PAS ni Tapi kalau orang tabligh tu, mari kita keluar, mari kita cari iman. Ada tak? Apa orang dengar tak? Cari iman. Tahu tanya Bob ni. Dia apa? Dia biasa dengan orang tabligh tu. Mari kita cari iman. Dia akan meningkat imannya. Daripada lawamah pergi kepada yang ketiga. Namanya apa? Apa namanya? Kuis perdana. Apa ngeling-ngeling? Apa dia? Mulhimah namanya. Mulhimah. Dia dapat ilham. Ilham tu kalau dari syaitan dia jadi jahat. Kalau jadi malaikat dia jadi baik fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah dalam Quran. Dan mereka dapat ilham, diilhamkan kepada mereka untuk melakukan fujur. Fujur tu kemaksiatan. Jadi orang fajir fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan dapat juga ilham untuk menjadikan diri mereka orang-orang yang bertakwa. Itu mulhimah. Kalau dalam dia itu dipengaruhi oleh malaikat menjadi orang yang baik, dia akan jadi baiklah. Istiqamah, sembahyang jemaah tak tinggal, ngaji tak tinggal, baca Quran baca juga, dia datang awal, azan lah dia. Itu istiqamah dia, melakukan kebaikan. Tapi walaupun begitu dia tak seronok melakukan kebaikan. Fizikalnya saja yang buat baik, hatinya tak seronok. Kalau dia sembahyang macam tadi itu, imam baca suratul kahfi,
mengamuk-ngamuk dia. Apa yang suratul kahfi? Lambat benar baca lah inna ataina bukan tak sah kata. Dalam hati dia lah, dia tak khabar pada orang ramai ya. Tapi dia merungut-rungut dalam hatinya. Apa hal baca surah kahfi? Baca lah inna ataina bukan tak sah. Lepas tu baca qul huwallahu ahad, sah lah juga. Lepas tu baca wal asri, sah lah kan. Lepas tu baca apa lagi? Yang pendek-pendek. Ya. Yang berurus suratul kahfi tu ngapa kata? Lugu ke main nunggunya katanya. Marah benar dia. Dalam hati lah tapi dia tak khabar. Jadi tak seronok ya. Dia ngambil nombor ekor dah hidup. Tak ada ngambil nombor ekor lagi dah. Dah maksiat dia tak buat dah. Tapi hatinya masih teringat juga. Bila beli surat khabar dia buka je muka surat belakang. Ngapa nak muka surat belakang tu? Ngapa? Nengok keputusannya, oi 2558. Nombor betul aku rupanya katanya. Tahu 2558? Ada dua tu. Macam itulah. Hatinya masih teringat dengan maksiat-maksiat yang dilakukannya. Cuma dia tak buat lagi. Dia tak buat lagi maksiat tu ya. Itu mulhimah. Orang kopi ni semayang tapi rasa tak seronok. Ya. Apalagi apa? Baca Quran tapi lekah benar lenguhnya. Kebah kakinya lekah benar. Kejap dia kebahnya. Ya. Begitulah seterusnya ya. Nutup aurat tapi pantang masuk koman terus buka. Ya. Macam itulah. Itu mulhimah. Yang ini boleh diapakan? Boleh diimprovekan lagi. Boleh dimajukan lagi. Ya, sehingga dia terasa seronok. Bila dia dah terasa seronok melakukan ibadat, terasa benci dengan maksiat. Tahu benci dengan maksiat? Tak nak nengok maksiat. Nengok peha amal itu nak muntah dia. Ada apa itu? Ada ke tak? Ya. Kalau dia dah benci dengan maksiat, maka dia dah sampai kepada satu tahap yang lebih baik lagi. Namanya mutmainnah. Itu namanya apa? Mutmainnah. Artinya dah tenang jiwanya ya. Dia daripada perkataan tumakninah ya. Tenang jiwanya. Inilah nafsu yang melayakkan dia masuk ke dalam syurga. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak masuk syurga, paling koman, paling kudi, paling corot, paling terkebawah, mestilah memiliki nafsul mutmainnah. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hati pun seronok melakukan maksiat. Masuk maksiat pula. Seronok melakukan ibadah. Seronok meninggalkan maksiat. Benci dengan maksiat. Itu mutmainnah. Ini Allah jamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sambung. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lagi. Fadkhuli fi ibadi. Apa hadiahnya? Wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Allah iktiraf kita sebagai hamba. Tuan-tuan dan perempuan, kalau diiktiraf jadi hamba Allah tu kita suka ke tak? Kalau orang melaung, orang manggil kita hamba Allah, suka ke tak? Suka ke tak? Mikir ni hamba Allah lah, ada nak nampak saya? Saya ngapa? Mikir ni hamba Allah, nak nampak ke tak? Sejuk aja. Walaupun kadang-kadang tak sembahyang. Orang tu tak pernah sembahyang, tak pernah tutup aurat, tak pernah berzakat, tak pernah puasa Ramadan pun. Bila bulan puasa dia jadi geng plastik. Tahu geng plastik? Allah tak tahu geng plastik? Beli lauk dalam plastik itu geng plastik lah tu. Beli barang minum tu geng plastik lah tu ya. Orang kopi itu pun kalau kita mikir ni hamba Allah, seronok tak dia? Seronok tak? Seronok walaupun dia tak pernah menjadi hamba Allah, walaupun kerjanya menderhaki Allah aja. Tapi kalau kita kata hamba Allah, seronok dia kerana fitrah manusia kopi itu. Dia memang tak jadi hamba Allah, tak nak jadi hamba yang lain. Tapi kalau saya kata Bob mikir ni hamba dunia lah, macam macam nampak je. Walaupun kawan, dia biasa kawan ni tak popang tampaknya. Pasal apa? Dia tak, hati kecilnya tak setuju menjadi hamba dunia. Dia tak jadi hamba Allah. Ini Allah iktiraf sendiri. Allah istihar. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Allah istihar.
Ya, bila itu Allah sihat, apa Allah nak bagi? Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga aku, kata Allah. Ini mutmainnah. Kalau kita dapat yang ini, syukurlah ya. Seronok sembahyang tarawih. Seronok mengaji. Seronok qiyamul lail. Seronok baca Quran. Seronok tadarus dan sebagainya, ya. Benci dengan maksiat. Benci dengan kemungkaran, benci dengan apa nama, dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada neraka, benci dengan muzik, benci dengan wrestling, benci dengan Piala Dunia. Ada orang benci Piala Dunia? Nyampah tengok Lionel Messi tu pakai seluar pendek, ketik tengok, ada. Itu dia tu mutmainnah namanya. Baik, inilah yang paling common kalau nak masuk syurga. Atas lagi tu, itu sudah tinggi benar lah. Atas daripada mutmainnah tu namanya radiyah. Radiyah, ada orang nama radiyah tu. Itu artinya dia dah redha dengan Allah Ta'ala. Apa saja ketentuan Allah kepadanya, dia tetap redha. Ya. Di bawah dari redha tu sabar. Ini atas dari sabar tu redha. Hati dia pun tak ada rasa apa. Tak ada rasa menderita, tak ada dia nak komplain tentang keputusan Allah Ta'ala. Allah dah jadikan dia tu dia terima dengan hati yang terbuka, dengan redha dia. Kalau dia miskin pun dia redha, lebih-lebih lagi kalau dia kaya. Dia makan pasir pun redha, lebih-lebih lagi kalau dia makan sate. Redha. Dia dapat mentokar buruk pun redha, lebih-lebih lagi kalau dia dapat mentokar Lamborghini, lagi redha. Redha dengan Allah Ta'ala. Yang orang yang redha ni, dia masuk syurga tanpa hisab. Mutmainnah ni masuk syurga tapi tak lepas daripada hisab, kena hisab dulu ya. Tapi redha, dia masuk syurga tanpa hisab. Ya, wadkhuli jannati, kata Allah. Masuklah kamu ke dalam syurga. Itu namanya radiyah. Ini iman para sahabat. Iman wali-wali, nafsu wali-wali, nafsu para sahabat yang besar seperti Osman, Ali, Umar, Abu Bakar. Itu radiyah ya. Ataupun atas lagi, antara dua ni lah, radiyah, atas lagi tu mardiyah ya. Itu pun para sahabat juga, wali-wali juga. Ya. Masuk syurga tanpa hisab, tak masuk neraka, cepat saja masuk syurganya. Meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat. Ndak ke tak nak. Jadi kalau ndak, redha lah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Allah dah jadikan saya ni, saya redha lah. Memanglah kalau ikut nafsu tadi, kalau nafsu tu nafsu amarah lagi, saya bukan seronok jadi saya ni. Iya ke tak? Kalau saya ni masih lagi dalam nafsu amarah, tak seronok saya jadi saya. Kalau boleh saya ni biarlah jadi Sultan Brunei ke. Entokah saya bukan tak Iswara tu. Kalau boleh apa? Kalau boleh apa? Ferrari ke, Daimler ke. Tahu ke dah pernah dengar ke mana? Lamborghini pula. Lamborghini ke. Apa lagi? Apa lagi apa? Porsche ke. Ya tak? Kalau boleh. Ini ada Iswara, jadilah Iswara pun Iswara lah juga. Ya. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ya? Itu pun alhamdulillah lah. Asal cikgu jadi ustaz. Tak ada alhamdulillah kan? Ya? Dulu ngajar bahasa orang putih tau. Gini, udah ngajar agama pula begini. Jadilah alhamdulillah. Ada juga ustaz yang tak nak jadi ustaz, ada tak? Ada ke tak? Nahi monyo aje. Suruh dia ngajar begitu, tak layak katanya. Padahal dia lulus tinggi-tinggi tu. Minta maaf bukan ustaz ni ya. Ustaz ni dia memang ngajar. Saya ada dengar dia ngajar. Ya. Jadi itu yang kelima, radiyah. Kalau dia asuh lagi nafsunya tu, dia akan meningkat kepada yang keenam. Yang keenam namanya mardiyah. Mardiyah tu bukannya dia redha, Allah redakan dia. Itu lagi hebat ya. Allah redha dengan dia. Apa dia buat saja semua Allah redha. Dia nak masuk syurga mana pun Allah redha. Ya. Nak masuk syurga mana? Tuan-tuan dan puan. Syurga ada 8.
Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Ma'wa ya, bukan ma'wa ya. Ma'wa. Lagi? Baru 3. Darul Salam, dah 4. Lagi? Darul Jalal, dah 5. Darul Qarar, dah 6. Darul Khuld, dah 7. Ada satu lagi apa? Jannatun Adnin, 8. Nak yang mana? Nak yang mana? Bob nak yang mana? Nak mana? Semua lah, betul dah. Dia dah dengar dia tu ya. Nak semua lah. Ini ada orang sebut nak Jannatul Firdaus katanya. Semua orang nak. Yang tu ya semua. Kejap sini, kejap sana, kejap Jannatul ini. Itu kita nak dia. Jadi orang yang mardiyah tu pilih mana-mana syurga yang dia nak. Mana-mana pun. Dia akan masuk pintu di mana-mana. Kita puasa ni pula ada satu pintu khas masuk dalam syurga. Apa nama pintu itu? Ar-Rayyan namanya. Kita masuk melalui pintu Ar-Rayyan bagi orang yang puasa. Orang lain tak boleh masuk pintu. Kita yang boleh masuk pintu. Itu dia. Jadi orang yang nafsu ini, dia bukan dikawal oleh nafsu, dia mengawal hawa nafsu. Macam Sayyidina Umar tu, dia lalu ikut lorong itu, nafsu dan syaitan tak lalu lagi lorong yang dah dilalu oleh Umar. Itu hebatnya Sayyidina Umar ya. Dia tu bukan saja sahabat, dia juga adalah wali Allah. Dia mempunyai karamah yang tinggi ya. Itu dia. Dia tu dah memiliki nafsu mardiyah dah. Allah redha dengan dia. Begitu juga wali-wali Allah yang lain. Ada seorang wali namanya Ibrahim. Ibrahim apa? Ibrahim apa? Ibrahim Istar kan? Namanya apa? Ibrahim bin Adham, bukan Ibrahim Istar ya. Itu namanya. Dia pun wali juga. Ya. Kalau dia melakukan sedikit kesilapan, Allah bagi dia jalan keluar. Pagi tadi ada Ustaz Sulaiman cerita tentang apa? Bukan Ustaz Sulaiman, Ustaz Ahmad bin Awang. Ustaz Ahmad bin Awang cerita di mana Nawar dulu tentang Ibrahim bin Adham. Kenal ke Ustaz Ahmad Awang? Bukan Pesuruh Jaya PAS tu. Ada tu ni. Ya, dia ada cerita tentang Ibrahim bin Adham. Panggil dia kemari, suruh cerita Ibrahim Adham. Ya. Itu dia. Dan yang ketujuh last sekali, dia dah tengok jam bila nak berhenti. Nak berhenti ni ya. Pasal apa? Nafsunya belum lagi nafsu mutmainnah. Baru ada nafsu apa? Bawah mutmainnah tu nafsu apa? Udah lupa tu, penat naburnya. Apa dia? Lawa bawah sangat, atas sikit. Dia tengah-tengah, sikit atas. Mulhimah. Datang juga, dengar juga, tapi tengok jam bila nak berhenti ni, bila nak berhenti. Macam tu ya. Itu mulhimah tu. Ya. Last sekali. Yang akhir sekali itu namanya nafsu kamilah. Nafsul kamilah yang sudah sempurna. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga rasul-rasul dan nabi-nabi. Yang ini tanda saya cerita orangnya tak ada. Ada ke rasul ni, jangan kat tangan tengok. Mana rasul ada? Tak ada lah. Ulam rasul ada? Ulam rasul ada? Ada, tapi itu kedai bukan orang itu dia 7 nafsu. Sekali lagi sebagai penutup. Yang pertama nafsu apa? Amarah. Jangan tengok nota saya pun tahu jawabnya. Ya. Yang kedua apa? Lawamah. Yang ketiga mulhimah, bukan muhimmah. Muhimmah nama kitab. Mulhimah. Yang keempat mutmainnah. Yang kelima radiyah. Yang keenam mardiyah. Yang ketujuh kamilah. Iya, kita boleh dapat ni. Bulan depan saya nak datang lagi, nak nanya seorang-seorang, tak tahu siap, kena ketuk ketampi. Baik, udahlah tu. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan ceramah malam ni. Patutnya tazkirah ini dah jadi ceramah. Berapa lama? Ya Allah, komen 44 minit. Rasakan padan muka komen. Patutnya setengah jam aja. Udah 44 minit. Itu belum masuk mukadimah tadi. 44 minit 32 saat. Ya. Baik, udahlah tu. Sekian dulu untuk